Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang munafik apabila berbicara sentiasa berdusta. Jika berjanji selalu tidak menepati janji. Dan jika memegang amanat, kerap pula khianat. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa sahaja yang terselamat dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di atas tadi, maka dia terselamat oleh sifat nifaq itu. Sifat-sifat ini ialah buruk yang dapat membezakan di antara sifat orang mukmin dan orang munafik. Ambil sifat buruk ini lalu cerminkan di muka hatimu. Kemudian lihat, apakah engkau ini memang benar-benar mukmin ataupun munafik? Apakah engkau orang yang mengesahkan Tuhan atau yang menyengutukannya? Ingatlah bahawa semua dunia ini adalah fitnah seperti api yang bernyala. Kecuali orang yang mengambil dunia dengan niat yang baik untuk dorongan ke jalan akhirat. Jadi jika niat itu baik dalam segala tindak tanduknya di dunia, maka semua itu nanti akan menjadi tujuan akhirat. Semua nikmat yang tiada disyukuri Allah padanya dan tiada diakui datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia menjadi nikmah, yakni lawan nikmat, musibah. Lantaran itu ikutlah semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla itu dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sifat munafik yang dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ayatul munafiq salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga sifatnya. Bila dia bercakap, dia dusta. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan bila diberi amanah, maka dia khianat. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis, bukan ayat-ayat Al-Quran sebelumnya, tentang satu golongan yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahaya mereka, jahatnya mereka, bahkan bodohnya mereka. Serta berada mereka dalam kelompok yang paling berat seksanya. Bukan sekadar di dunia, sudah mereka merasakan kesannya, apatah lagi akhirat. Ini orang munafik dan ini sifat munafik. Orang-orang yang beriman perlu berhati-hati dengan orang munafik dan perlu berhati-hati dengan sifat munafik. Maka setiap hari dia mesti bermuhasabah apakah sifat munafik ada pada dirinya. Kerana sifat munafik ini bagaikan lalang atau rumput. Tanpa disedari dia tumbuh. Tanpa diajak, tanpa diundang, dia akhirnya memenuhi kawasan. Bunak munafik. Dia tak macam sifat baik atau sifat takwa. Ia perlu ditanam. Ia perlu dijaga rapi, disiram, dibajai. Kadang-kala datang angin, datang ribut, datang ujian, dia patah seketika, kemudian
dia kembali membesar dan tumbuh kerana akarnya kuat. Maka walaupun kadang-kadang nampak seperti tunggul, akhir di sisinya keluarlah pucuk-pucuk baru, tunas-tunas baru. Dan dia tetap membesar juga. Tapi orang munafik, sifat munafik, nak beritahu bahaya sifat munafik yang saya katakan umpama rumput. Di zaman Nabi SAW kata Salman Al-Farisi, ada orang dia asalnya okey, dia okey, tapi dia suka bercakap lepas. Cakap tak ada filter. Atau kalau kita sebut ni jenis outspoken. Maka dia pun cakap apa yang nak cakap. Akhirnya makin lama dia bercakap, tumbuh sifat munafik dalam diri dia. Maka dia mati dan su'ul khatimah. Ya, memang kadang-kadang munafik itu datang dengan niat yang jelas. Niat menyelinap masuk dalam kelompok kumpulan orang Islam untuk membunuh orang Islam, menghancurkan orang Islam. Baik, yang tu satu kelompok. Tetapi yang kita bimbang berjangkit pada kita ialah sifat-sifat mereka. Kadang-kadang orang tu ya bagus, mak dia Islam, ayah dia Islam, dia juga Islam. Tanpa disedari dia duduk dengan golongan-golongan munafik, mendengar bicara mereka setiap hari, dan kurang bersungguhnya dia menjaga syariat Allah, perintah Allah. Maka tumbuh sifat munafiknya seperti lalang dan rumput tadi. Lalu dia pun binasa. Kerana itu Syekh Abdul Qadir memulakan dengan 3 sifat utama munafik. Walaupun sifat munafik ini berpuluh, banyak. Kenapa Nabi SAW sebut 3 dan riwayat lain sebut 4? Kadang-kadang menyebut secara berasingan beberapa sifat yang lain. Sebab ini sifat yang kita kata yang paling nampak, jelas. Dan kita boleh ukur. Ada sifat-sifat yang kita tak boleh nampak. Dan payah nak jadi ukuran kan tersembunyi dalam hati. Tetapi yang pertama, bila baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap, berkata, "Iza haddatha kadza." Bila dia bercakap, dia bohong. Baik, apakah mutlak bohong ataupun bohong tertentu? Dan tuan-tuan, secara umumnya, bahawa bohong ini tidak digalakkan, tidak dibenarkan. Sebahagian bohong ini haram, sebahagiannya harus, sebahagiannya perlu dan penting kerana strategi dan sebagainya. Tetapi kita nak bicara tentang bohong yang haram, bukan bohong yang bersifat strategi atau bohong yang bersifat mencari kedamaian, membina keharmonian, mengelakkan kekeruhan, umpama bohong dalam rumah tangga, dalam pujian dan sebagainya demi menjaga kerukunan rumah tangga, masalah rumah tangga, atau demi untuk menjaga hati seseorang supaya kita tidak bercakap sesuatu yang menyakitkan mereka. Ya, kadang-kadang kita tak mampu nak diam, dia orang minta komen, "Saya ni lawa tak?" Dia tanya. Kita diam, macam tak rai dia. Cakapkan bohong pula sebab kita nak beritahu tak lawa. Nanti dia marah pula. Lalu kita kata, "Awak alhamdulillah cantik. Bukankah Allah ciptakan manusia semua cantik?" Maka benda tu yang bukan dalam perbicaraan kita. Kita nak bicara tentang bohong yang haram. Yang pembohongan ini yang disebut munafik. Dan bukanlah secara mutlak kalau orang tu bohong-bohong, oh munafik. Dia kata, "Abang ni munafik yang suka bohong kat saya. Munafik abang ni." Maka gelar itu diberi antara suami isteri. Ataupun anak berkata, ayah ni munafik. Ayah janji nak beli benda tu tapi ayah tak beli. Ayah munafik. Tidak sepantas itu. Tapi kita nak tahu dia punya dawabit. Kita katakan kriteria bohong yang macam mana. Bohong yang pertama ialah bohong yang berkait dengan perintah dan larangan Allah. Bohong berkait dengan perintah dan larangan Allah SWT untuk menipu orang beriman. Dia berbeza dengan orang yang tipu untuk jaga maruah. Contoh, dia ni tak sembahyang subuh. Orang tanya dia, "Mak, dah solat subuh?" "Dah." Dia berkata demikian supaya maruahnya taklah ditempelak atau sebagainya. Misalnya mak ni berjudi, ada judi. "Mak kau ni ada main judi?" "Tak ada." "Kau jangan bohong, munafik tu."
Dia kata, tak perlu layan. Sebab itu bukan bohong munafik. Itu bohong yang mesti dijaga maruah diri dia. Sebab haram dia mendedahkan keaiban. Dia tak boleh dedahkan keaiban. Dia tak boleh buka aib yang Allah Ta'ala tutup. Bahkan disebut dalam hadis bahawa di antara dosa besar itu, seorang yang berbuat maksiat malam harinya, lalu ditutup oleh Allah dan dia menceritakan siang hari. Di masa dia buat maksiat, Tuhan dah tutup. Jadi kalau seorang buat maksiat, ada orang tanya nak tahu, kau ni pernah minum arak ke? Dia tak pernah. Walau dia pernah. Apakah ini bohong yang tercela? Tidak. Ini bohong bagi menjaga maruah. Bohong bagi menjaga agama, bagi menjaga aib. Nantikan isterinya malu, anak-anaknya malu. Sebab benda tu, kalau bocor, benda aibnya lama. Walaupun kita dah jadi baik, dia akan sebut, mak dulu, baru 2-3 hari, 2-3 tahun ni baik dulu minum arak tu. Dulu sekian, terus dia aibkan. Maka bohong seumpama itu bukan dalam kategori munafik. Sebab dia nak jaga maruah dia nak jaga agama. Dan demikian juga seorang bila dibohong pada orang yang zalim, yang nak ambil tindakan pada dia, dia nak menzalimi dia dengan undang-undang dan sebagainya, maka ini bukan bohong munafik. Bagi menyelamatkan diri, bagi mengurangkan mudarat yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang zalim ini, yang punya kuasa. Ini tidak disebut bohong munafik. Nah, bohong munafik itu dia bermula daripada orang yang membohongi Allah dan Rasul untuk mengelirukan orang beriman. Dia nak kelirukan orang, maka dia pun berbohong, tetapi dia musuh. Maka ini maksud bohong pada Allah dan Rasul. Bagi mengelirukan, bila mana Rasulullah tak kata, dia kata Rasulullah kata, untuk kelirukan orang. Maka dia pun berkata, Nabi menyebut hadis ni, Allah yang sebut. Sebagaimana orang-orang musyrik Mekah ataupun orang jahiliah dahulu, mereka seringkali menisbahkannya pada Allah, sesuatu yang Allah tak pernah kata. Maka inilah bohong munafik. Allah tak kata haram, dia kata haram. Mana Allah beritahu haram ni? Dalilnya kat mana? Bukti kat mana? Sesudah diterangkan, dijelaskan, tetap dia berpegang. Kononnya inilah yang diharamkan oleh Allah. Maka ini munafik, pembohong besar. Mengelirukan orang Islam. Waktu orang munafik membina masjid, Nabi kata, kenapa bina masjid? Oh, kami nak kebaikan bertambah sebab jarak rumah jauh. Maka dibina masjid yang disebut oleh Al-Quran sebagai masjid dirar, masjid pemecah belah. Rupanya tujuannya untuk mengumpulkan orang munafik supaya tidak disedari oleh Rasulullah. Waktu bagi dia tanya, tak pergi masjid? Kami dah pergi masjid. Masjid munafik. Mereka nak berkumpul di situ. Dan mereka nak buat muamarah, komplot, konspirasi. Bagaimana nak jatuhkan Islam? Sebab mereka perlu satu tempat berkumpul. Dan tempat berkumpul itu biar selamat. Tidak ada satu tomat, maka mereka berkumpul di masjid yang mereka bina, Masjid Dirar. Kalau mereka berkumpul di rumah, mungkin disyaki. Ini di masjid, mungkin kata mereka sedang berzikir, majlis ilmu. Rupanya mereka buat muamarah. Maka Rasulullah balik daripada peperangan, maka Nabi diperintahkan membakar masjid tersebut, Dirar. Jadi ini bohong yang pertama, membohongi perintah Allah dan Rasul untuk mengelirukan orang beriman, bagi memberi mudarat kepada orang beriman. Dan yang kedua ialah bohong yang mengambil harta orang lain. Ini bohong munafik. Dengan sumpah palsu untuk ambil harta orang, untuk dia menipu orang, untuk dia mengurangkan hak orang lain. Maka inilah munafik yang sebenar. Dengan makna bohong. Iza haddatha kadzab. Bila dia bercakap, dia bohong. Bukanlah orang yang bila tanya, awak ni orang bijak ke? Saya tak pandai. Padahal dia pandai, dia kata tak pandai. Oh, awak ni munafik dah cakap bohong. Tak, itu tak termasuk. Sebab itu orang yang tawaduk, dia tak nak ngaku dia pandai. Dia tak nak ngaku dia ada kebolehan itu dan ini, supaya dia tak sombong atau supaya dia tidak mahu terlibat dan sebagainya. Sebagaimana kisah Iyas bin Muawiyah, dan ada sahabatnya yang dipanggil untuk dilantik menjadi qadhi. Oleh kerana Iyas ni dia tak nak jadi qadhi. Dia tidak mahu membantu pemimpin zalim. Dia tidak mahu punya jawatan. Maka dia kata, saya tak pandai. Lalu kata khalifah, kamu bohong. Tuanku, kalau bohong memang lagi tak layak jadi qadhi.
Kalau tuanku dah kata saya bohong, memang saya tak layak dia qadhi. Maka dia pun terselamat daripada jawatan. Dia berkata dia tak pandai, saya tak pandai. Jadi ini zahirnya bohong. Tapi apakah tujuan dia nak ambil hak orang dan sebagainya? Nak lahirkan diri daripada bebanang yang dia tak mampu tanggung. Jadi kita kena tahu maksud kataan bila bercakap bohong, supaya seorang tidak mudah kata seorang tu munafik dan sebagainya. Nifak yang dimaksudkan ini, yang jelas dalam Quran dan hadis, kelompok ini, golongan ini. Jadi orang yang tersebut berbohong dalam percakapan, ialah dengan tujuan mengambil hak orang lain, bukan disanggup bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Dan itu yang dilakukan dalam kehidupan dia. Dengan Allah dan Rasul, dia nak cuba kelirukan orang beriman. Kemudian dengan manusia, untuk mengambil hak mereka. Dengan mudah, dengan penipuan dan pembohongan. Makanya dimaksud iza haddatha kadha, bila bercakap bohong. Maka bila kita muamalah dengan dia, bisnesnya dia, tak mungkin kita boleh percaya. Itu mengambil harta kita dengan mudah. Atau bila dia cakap tentang agama, dia lebih menyakitkan. Dia lebih menunjukkan kononnya agama ini penuh kekurangan. Dia cuba untuk mengelirukan orang Islam dengan perintah, dengan ajaran Allah. Dia cuba untuk merobohkan syariat Allah Ta'ala dengan percakapan, perkataan. Dan dia cuba menyatakan Allah tidak bermaksud begini, tapi Allah maksud begini. Dengan takwilan-takwilan palsu. Padahal Allah maksudkan begini, dia kata maksudnya lain. Maka mereka mengubah takwilan-takwilan tersebut. Sedangkan takwil yang sebenar ialah hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwil, yakni penjelasan sebenar melainkan Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang mantap ilmu mengetahui ini semua datang daripada Tuhan kami. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang munafik cakapnya bohong. Jadi tuan-tuan kena perhati bohong dia kat mana. Kalau bohong dia sebab dia nak jaga maruah dirinya, dia berkait dengan aib keluarganya. Kita dengar awak punya anak mengandung luar nikah, ya ke? Tak ada, mana ada. Jangan cakap bohong, munafik. Tak, ini bukan pasal munafik, ini maruah. Dan seorang haram untuk cuba menyelongkar aib orang. Soalan kita tu soalan yang diharamkan. Orang kata awak ni pernah tak minum arak? Soalan tu soalan yang diharamkan. Kerana cuba untuk mengaibkan orang. Allahumma illa melainkan ditanya untuk berkait dengan hukum-hukum tertentu yang berkait dengannya. Sebab ada hukum tertentu yang mungkin dia nak jelaskan. Ataupun orang ni beritahu sebab dia nak mendapatkan hukum penjelasan. Tak, saya pernah makan babi. Macam mana? Dosa tak? Saya pernah makan rasuah. Apakah saya kena kembalikan atau bagaimana? Seorang tak layak tanya, awak ni pernah rasuah? Hukumnya haram. Kerana ini soalan mencuba mengungkit keaiban. Allah ma'ilah malaikat, saya katakan dia nak jelaskan hukum. Baik, awak ada pernah makan rasuah. Kenapa? Kenapa saya tanya? Sebab saya nak ajar macam mana nak selesaikan. Okay, saya dah makan banyak 100,000. Even saya dah buat bonda habis sedang sekarang ni. Untung macam mana saya nak buat ni? Kalau saya patut buang semua, atau saya patut ambil yang pokok yang dulu modal asasnya, terasnya. Maka penjelasan umpama ini tak ada masalah. Tapi seorang cuba tanya keaiban orang, lalu ditutup keaiban, lalu digelar orang munafik, ini bukan cara yang betul. Bukan, saya katakan soalan itu salah. Awak pernah tak mengandung luar nikah? Dia tanya perempuan. Kawan ni dah memang sembunyi lama. Tiba bocor, hancur rumah tangga dia. Habis reputasi dia. Walaupun benda tu dah lama, reputasi dia. Sebab manusia ni tuan-tuan tetap gunakan benda lama untuk aibkan orang. Dia tetap guna benda lama. Cerita lama tak pernah mereka padamkan. Sedangkan orang ni dah taubat dan sebagainya. Sebab itu haram mengungkit cerita lama yang boleh melemahkan agama orang. Orang tu dah kuat dah agama. Kau jangan belagak lah, kau dulu macam mana kau ni begini, begitu, begini. Untuk lemahkan agama orang, hukumnya dosa dan haram. Sebab tu hati-hati, ada soalan kita hukumnya berdosa tanya. Bukan kita pun tak layak tanya masalah peribadi. Walaupun masalah tu bukanlah berkait dengan keaiban yang serius, umpama masalah rumah tangga orang. Awak dengan bini tak pernah gaduh, misalnya. Itu pun tidak dibenarkan tanya. Bukan makruh ditanya. Sabda Nabi SAW,
La yus'alur rajul fima daraba imra'atah. Seorang tidak boleh tanya kenapa dia pukul isteri dia. Saya dengar isteri awak menjerit sebenarnya, awak buat apa? Awak ada tampar dia ke apa? Itu hak rumah tangga saya. Kita tak layak tahu. Dia pribadi dia. Memang kita dengar dia jerit macam gaduh. Kemudian tak lama dengar dapat lagi anak. Gaduh tu biasa, benda biasa. Kalau kita cuba nak aibkan masalah rumah tangga, perbuatan kita itu akan mengundang kepada dosa dan mengundang kepada kemurkaan Allah. Jadi ini bukan isu bohong secara mutlak. Bohong yang tertentu. Jadi tak patut kalau saya katakan seorang yang cuba menyembunyikan masalah rumah tangga dianggap munafik. Atau bercakap sebaliknya. Macam mana isteri awak okey ke? Rumah tangga awak bahagia ke? Alhamdulillah, okey. Dengar-dengar bercerai. Misalnya. Munafik awak. Awak kata okey. Awak ni munafik. Cakap bohong. Tetapi apakah mudaratnya? Apakah kamu dapat mudarat apa-apa dalam masalah rumah tangga saya? Ini hak privasi. Dan memang kita sentiasa berharap baik. Baik, insyaAllah tak ada apa. Tak ada orang layak untuk korek masalah rumah tangga kita tanpa sebab. Kalau dia ada masalah tertentu, mungkin saya katakan saya ayah pada anak saya. Saya ni saudara yang ambil berat. Maka saya nak selesaikan. Saya nak tahu konflik rumah tangga untuk saya selesaikan. Oleh itu memanglah kita gaduh. Kau gaduh pasal apa? Gaduh pasal duit. Oh, kau jangan macam tu. Kau datanglah kerja kat aku lah. Kau tak gaduh dengan bini kau. Kalau orang yang menyelesaikan lain. Orang kalau dia nak tahu keaiban orang untuk dia menyelesaikan, dia seumpama doktor yang boleh tahu keaiban orang. Doktor boleh tengok semua aib. Dalam kain pun dia boleh selak. Untuk apa? Untuk baiki orang. Dia nak selak, nak tengok ke, dia nak pegang ke. Tapi dia dengan syarat dia. Dia dengan disiplin dia. Dia bukan saja je. Sakit kat kepala boleh tak buka kain bawah. Tak ada kaitan. Ini dah jadi kes lain. Tapi dia tahu. Waktu kata dia kena buka. Waktu dia nak pegang, dia akan pegang. Dia bagi obat, dia bagi obat. Kalau dia nak bagi nasihat, dia bagi nasihat. Sebab dia membentuk dan memperbaiki. Jadi kita tak boleh berbohong dengan doktor. Sebab kita bohong, datang mudarat. Kata awak ni demam ke apa? Bohong. Saya tak demam doktor. Saya cuma sakit gastrik, sakit perut. Dia baginya ubat gastrik. Mati kita. Sebab sakitnya lain. Dan dia tak salah apa-apa. Sebab kita berbohong dengan dia. Jadi kita kena tahu nilai bohong tadi. Supaya kita tak sebut munafik itu sembarangan. Yang saya sebut bohong dengan mengelirukan Islam dan umat Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila bertemu dengan beriman, mereka saya beriman juga macam awak. Bila bertemu dengan musuh mereka, tak, kami tak pernah beriman, kami bersama kamu. Kami olok-olok je dengan beriman tu. Ini munafik. Dia mengelirukan sebab dia jadi musuh dalam sendiri. Kalau kita, bila Syekh Abdul Qadir kata, lihat semua sifat tadi, jadikan dia cerminan kita. Apakah kita berbohong pada Allah dan Rasul? Dan kehidupan kita. Dan kita cek dari sudut, pernah tak kita ni, barangkali terbaca hadis palsu, sebuah hadis palsu. Zaman saya dulu, kita ada surat berantai. Sekarang kita panggil SMS berantai. Kemudian moden lagi, IG berantai. Bila anak saya dapat IG berantai, benda sama lah. Mimpi penjaga makam Rasulullah, nama Fulan bin Fulan, kononnya akan berlaku itu dan ini, konon akhir zaman. Dia sebut, ni cerita berpuluh tahun dulu saya dapat, tapi dengan versi baru, versi IG pula. Ni siapa yang tak sebarkan. Kemudian dia baca, saya dengan ini bersumpah dengan nama Allah akan menyampaikan. Tengok, awak dah bersumpah tu. Dia tu bagi statement ayat sumpah. Padahal orang tu membaca bukan ayat. Contoh, kalau ada seorang tu bertipu kita, cuba baca ni, saya ceraikan isteri saya talak 3. Jatuhkan talak? Tak jatuh. Kenapa? Dia baca, dia bukan jatuhkan talak. Orang cuba perangkat, cuba baca ni. Dia membaca apa yang ditulis, bukan dia melafazkan talak. Sama juga sumpah. Kita baca sumpah tanpa niat bersumpah, tak disebut sumpah. Dengan ini kita baca mesej, dengan ini saya bersumpah akan menyebarkan mesej ini pada 20 orang. Kalau saya tak berbuat demikian, maka saya akan dilaknat oleh Allah. Tengok, awak dah bersumpah di atas, jadi awak mesti sebarkan. Saya baca, bukan saya sumpah. Hanya orang bodoh yang akan dibohongi.
Mereka cuba perangkap orang dulu, tak ada istilah sumpah tadi. Dulu photostat 20 salinang seborkan. Maka dengan seborkan murah rezeki. Kemudian dia buat testimoni, ada orang dia tak nak seborkan mesin ini, akhirnya bisnesnya bankrupt. Orang kita sebut bisnes bankrupt tu takut. Tu takut. Itu duk gantung ayat 1000 dinar merata. Sebab apa? Ini bisnes untung. Kena COVID, ayat tu pun tak ada guna ni. Pegangan dia. Sebab ayat itu bukan untuk digantung. Ia akidah. Ayat itu ialah amalan. Dia bukan gantungan. Amalan. Kalau kita berpaksikan demikian, maka kita boleh rosak akidah kita. Bahawa akidah kita, Allah bagi rezeki. Allah yang beri rezeki. Jadi kita sebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang benar-benar bertakwa pada Allah, maka walaupun kedai kita tutup, dengan takwa kita pada Allah, kita tahu rezeki datang dari Allah. Tu ayat itu perlu diletak kat hati, bukan gantung kat dinding je. Digantung dalam hati. Digantung dalam i'tiqad kita yang sebenar. Dengan memahami pemberi rezeki itu Allah. Bukan ayat tu, Allah. Asas ni jelas. Baik, jadi ini kita katakan bila kita menyebut tentang sifat-sifat munafik, yang mereka ini perlu menjadi cerminan kita supaya kita tak ada sifat itu. Lalu kita berusaha untuk cakap benar. Dalam janji kita benar. Jangan kita ada, bila Rasulullah menyebut ayat, ada tanda. Dalam riwayat lain Nabi sebut khaslatun, sifat. Kita dah tahu munafik ni ada dua jenis. Satu munafik akidah, satu munafik akhlak. Munafik akidah ini yang disebut dalam Quran berada paling bawah dalam neraka. Sebab dia memang tak Islam. Dia pura-pura Islam. Tapi munafik yang berlaku dalam kehidupan kita ialah munafik sifat. Kadang-kadang kita menipu untuk mengambil hak orang lain. Kadang-kadang kita menipu untuk melebihkan hak kita. Kadang-kadang kita mungkiri janji sesuatu yang tak untungkan kita. Walau kita dah berjanji. Kita dah janji ni. Tapi sampai masa kita ingkari. Kita dah janji, saya nak tempah benda ni, banyak ni. Saya nak tempah Ustaz Lee 20 botol. Ustaz Lee pun buat. Buat. Sampai siap. Dia kata tak jadi. Walau orang ni dah buat untuk dia ni. Maka ini munafik. Sebab dia telah merugikan orang, memudaratkan orang, memberi kesusahan pada orang. Sebab itu ada hak bagi orang yang jenis buat khas untuk dia untuk mendapat deposit, untuk mendapat bayaran pendahuluan atau mungkin pembayaran semuanya. Dan dia berhak mengambil sebahagian ganti rugi kerana apa yang berlaku pada dia. Dia yang macam ni bentuk munafik. Sebab dia mengambil hak orang, merosak. Kita jangan ada perangai itu. Kadang-kadang kita dah ni order nasi kerabu, minta nasi kerabu. Sakit pandai buat nasi kerabu 2 kilo. Nak jamu tetamu, kawan ni dah beli bahan-bahan dah sini. Tak jadilah kita nasi kerabu. Kita dah tempah dengan ustaz nasi dagang pula. Kawan ni dah beli semua bahan ni, kerabu, dia tak tahu nak ke mana, maka dia mengalami kerugian. Maka ini janji bentuk munafik. Sebab dia suka mudaratkan orang. Dia janji sesuatu, sedangkan dia tahu orang tu dah keluarkan kos sekian-sekian. Tiba-tiba dibatal. Dijanji lagi, dibatalkan. Dijanji lagi, dibatalkan. Itu kalau pelanggan. Kalau peniaga pun sama. Ni pelanggan dah order ni, saya nak buat jamuan kahwin. Minta 100 pack. Boleh saya buat. Lagi 2 jam nak kahwin, maaf cik, saya sibuk tak sempat lah. Jam hadis kahwin orang tu. Ni munafik. Mengaibkan orang. Ini dia tak ada jamuan. Ada seorang hamba Allah. Bagus dia. Kerja dia ialah tolong orang yang mana dia ada orang kahwin, dia pakai catering. Dia kadang-kadang catering tu jahat, kadang-kadang pelanggan jahat, kadang-kadang dua-dua sama jahat. Ni nak cerita catering jahat. Sebahagian, bukan kita semua, sebahagian. Yang perangai. Maka dia order untuk jamuan kahwin. Hari dia nak kahwin, dia orang tak buat, batalkan. Sebab ada seorang hamba Allah, dia ni bekas penagih dadah. Tapi dia dah insaf. Dia pun bina bisnes besar, catering. Dengan target dia, setahun 1 masjid dia akan bina. Keuntungan. Dan dia dah buat berapa masjid dia bina. Hasil untung catering dia. Jadi antara benda dia buat, dia kata, saya bila dengar orang dibatalkan, saya kesian pengantin, saya akan ambil.
take over. Walaupun harga mungkin lebih rendah dan sebagainya ambil. Maka itu kebajikan dia. Dia macam melihat benda tu bukan bentuk perniagaan semata-mata, akhlak. Sebenarnya bila kita faham makna perniagaan, ia akhlak. Akhlak pelanggan pada penjual, akhlak penjual pada pelanggan. Ia akhlak. Sebab dengan perniagaan kita bina ukhuwah, dengan perniagaan kita bersama dengan para nabi akhirat kelak. Tentang bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut peniaga-peniaga bersama dengan para nabi akhirat kelak. Ni peniaga macam mana? Yang berniaga dengan akhlak. Dia melihat pelanggannya ialah saudara dia. Dia tak mungkin memudaratkan, membuat sesuatu mengaibkan pelanggannya. Sama juga pelanggan, dia menganggap penjual ini saudaranya. Dia tak akan memudaratkannya. Kalau dia tempah sesuatu, dia akan carry on. Tak apa kalau tak jadi majlis saya pun, saya bagilah orang lain. Sebab kita dah tahu ni kos dia. Maka ini sifat-sifat yang ada pada para peniaga yang bersama dengan Nabi SAW akhirat kelak. Yang disebut sebagai tajirul amin. At-tajirus saduqul amin. Peniaga yang benar lagi amanah. Maknanya tak ada sifat munafik di situ. Dia benar dan amanah. Kalau sekiranya dijual sesuatu, dia nampak orang ni saudara dia. Lepas tu adanya sedekah dan perniagaan. Adanya, kita katakan, akhlak. Seperti senyuman dan sebagainya. Semuanya ini orang yang faham tentang makna perniagaan. Yang disebut oleh Umar Al-Khattab. Seorang tak boleh masuk pasar kami hatta yatafaqqah fid din, sehingga dia faham agama, dia boleh masuk. Jangan ada pun seorang berniaga di pasar kami melainkan orang yang tafakur dengan agama. Tak bagi yang banker besar masuk pasar. Tak bagi orang yang tak kepala ekor macam mana nak masuk pasar. Tak. Ini sama Umar Khattab. Jadi seolah-olah yang berniaga tu, kalau kita kira hari ni, geng-geng ustaz semua ni, seolah-olah begitu. Yang berpengetahuan agama. Yang baik akhlaknya, yang tahu dosa pahalanya. Yang takut untuk timbang kurang. Yang selalu ingin melebihkan timbangan. Yang takut memberi barang-barang yang rosak ataupun barang-barang yang merugikan pelanggan. Maka bayangkan kalau peniaga tu semua orang ditapis akhlak baik belaka. Penampilan yang baik. Ini pasar yang paling harmoni dalam dunia. Tapi kita tak ada undang-undang tu. Undang-undang tak boleh masuk pasar melainkan orang faham agama. Dia faham hukum zakat, dia faham hukum muamalat, dia tahu riba apa, dia tahu tipu apa dosa dia, kesang dia apa, dia tahu semua. Yang jenis jaga solatnya. Maka ini peniaga kalau kita susun dalam satu pasar. Ya kita tak perlu namakan ia pasar Muslim, tak perlu. Sedangkan sifat Muslim yang sebenar tak ada. Sebab orang hari ini banyak suka jenama. Realiti yang praktikalnya kosong. Cuma mementingkan jenama. So kita kena ubah. Jangan ikut acuan orang kafir. Acuan orang kafir dia pentingkan jenama. Kita pentingkan kandungannya. Kita tak perlu jenama. Umpama kalau kita buat pakaian, kita tak perlu pada jenama. Asalkan pakaian itu bermutu dan sebagainya. Kita tak perlu satu jenama khas untuk kita glamourkan. Sebab kalau begitu orang akan tiru jenama tu lalu buat yang bohong. Kalau kita cuba mewujudkan jenama bagi contoh, orang boleh dengan mudah ciplak. Tapi bila kita wujudkan nilai yang sebenar, orang tak boleh ciplak. Sebab orang ukur dari sudut benda tu. Maka Islam, bukan saya kata tak penting jenama, bukan. Tapi maksud keutamaan. Bukan keutamaan kita nak namakan ni pasar Muslim, tiba dalam tu merosak juga, jadi fitnah. Kita nak tekankan benda itu dulu. Namakanlah pasar tu dengan nama apa. Dari mana bukan nama yang haram. Tetapi penekanan dalam perkara tersebut. Maka ini disebut janji ditepati. Dan bila disebut wa idza tumina khan, bila dia beri amanah, dia khianat orang munafik. Khianat. Dan amanah ni banyak. Ada amanah bersifat harta. Ada amanah bersifat tanggungjawab. Yang telah kita setuju ambil. Bila mana kita mengambil satu amanah, maka kita mesti tunaikan. Termasuklah amanah yang berkait dengan hal-hal yang mungkin lebih sulit. Tetapi bila Imam Ghazali, ayahnya mati, dia mengamanahkan kawan dia untuk jaga anak dia. Imam Ghazali dan Imam Ahmad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali jaga. Dan duit ditinggalkan, duit saka. Maka kawan dia benar-benar jaga sampai habis duit tu.
Akhirnya dia habis. Cakap amanah dia selagi mana ada duit. Akhirnya kemudian dimasukkan ke sekolah orang miskin. Sebab dia pun, yang jaga dia ni pun orang miskin. Tapi dia amanah. Dia tetap jaga. Kawan dia beri amanah jaga anak. Maka dia menjaganya sehinggalah Imam Ghazali, bila kita baca biodata dia, nama orang jaga ni ada sekali. Untuk menunjukkan kemuliaan dia. Ya, bila orang-orang besar, orang hebat, tuan-tuan, dia sebut nama-nama orang yang terlibat dalam membangunkan karakter dan kepribadian, maka orang ni mulia. Maka ini cerita amanah. Kadang-kadang amanah tadi bersifat tanggungjawab. Kadang-kadang bersifat harta. Ni tolong jaga harta. Kadang-kadang bersifat rahsia. Kalau rahsia pada soal ni, saya rahsia ni amanah ni, jangan cerita ke orang lah. Bayangkan kalau saya mati. Atau benda rahsia ni, dia ada dua jenis. Ada satu rahsia yang bersifat aib. Maka ini tak boleh kita buka sampai bila-bila. Walaupun empunya dah mati. Satu lagi berkait dengan rahsia kemuliaan. Maka ini berdasarkan kepada tempoh dan waktu. Bila dia mati maka halal. Contoh, kita nampak dia ni soleh, bagus. Kebetulan kita tengok waktu dia sedang solat, dia menangis, itu dan ini. Tiba-tiba dia nampak kita, boleh tak orang rahsiakan, jangan cerita orang. Maka kita jaga rahsia selagi mana dia hidup. Bila dia mati boleh cerita. Sebab rahsia kebaikan tak boleh disimpan. Kerana ia memberi semangat pada orang lain. Memang boleh, seorang boleh bagi syarat kerahsiaan untuk satu tempoh. Tapi bukan mutlak. Seperti ada seorang ulama, bila dia buat ibadat, ketika mana dalam peperangan, dia bersembahyang, ketika mana tentera lain tidur, tiba-tiba datang singa, lalu dia berkata pada singa, wahai singa, kalau aku ni rezekimu silakan. Kalau aku bukan rezekimu, kamu pergi tempat lain, aku nak beribadat pada Tuhan. Jangan dikacau aku. Maka singa tu lari. Dan orang ni perhati. Orang ni panjat pokok. Perhati. Tengok. Dan dia pun berdoa dan meminta 3 perkara. 3 perkara dia minta. Maka orang ni pun sedar ada orang intai dia atas pokok. Maka dia kata, tolong janji, jangan beritahu orang apa yang aku buat. Dia kata, boleh, dengan syarat saya nak tahu apa 3 doa tu. Apa yang awak minta 3 doa tersebut. Kalau beritahu tu saya berjanji. Kalau tak beritahu saya tak nak. Sebab seorang bila diminta berjanji, dia pun boleh letak syarat. Syarat-syarat yang munasabah lah. Bukan syarat jenis pau boleh. Bayar bagi saya sebulan 1,000. Itu pau. Ni syarat-syarat yang munasabah. Boleh dengan syarat awak ceritalah perkara ni. Maka dia pun cerita. Dan dijaga rahsia itu sehinggalah ulama ni mati baru dia beritahu. Maksudnya bila rahsia baik, dia bertempoh. Rahsia jahat, tuan-tuan, kalau ada benda buruk, kita kena simpan sampai bila-bila. Kalau dia kata dulu saya ni buat benda ni mungkar, tapi saya dah taubat, maka diam. Kita tak boleh beritahu. Kerana dia percaya pada kita. Dan ia menjadi amanah. Amanah. Termasuklah kadang-kadang rahsia tadi, dia bukanlah haram kalau dosa, tapi dia benda-benda peribadi, agak-agak privasi. Jadi kita pun cerita mungkin rumah tangga kita, ia privasi, maka tak patut kita beritahu. Sebab tak ada apa-apa maslahat. Jadi ini amanah. Boleh tak ustaz jaga amanah saya gini? Okay, kena wajib jaga. Kalau dia nak cerita, dia tak cerita. Kalau nak cerita secara umum, dia tak mention sesiapa. Kadang-kadang mungkin kisah tadi ada pengajaran. Jadi Tok Guru ni nak cerita lah. Tapi dia tak akan mention nama. Atau dia tak akan mention di hadapan orang. Mungkin dapat baca clue tu. Ni, saya tahu ni orang ni. Dia tahu maka dia akan alih ke lain. Dia tak. Bukan orang tu, orang lain. Bohong tak? Ini menyelamatkan maruah orang. Dia kadang-kadang orang jenis inspektor ni, ni inspektor sahab. Dia cerita ni macam nak cek mana, apa ni, siapa. Jadi, kena pandai tutup aib. Baik, ini amanah. Baik kata Syekh Abdul Qadir, ambil benda tu semua, letak dalam cermin, tengok diri kita ada tak? Ada tak? Sifat-sifat munafik. Yang asas tadi. 3 tu tuan-tuan asas. Bahkan banyak lagi sifat-sifat lain yang mungkin kita akan kongsi pada pertemuan yang lain dalam perbincangan sifat munafik. Kemudian kata Syekh, ingat dunia ni macam api menyala. Jangan mengambil tanpa niat yang baik. Kan dia akan memudaratkan. Jangan mengambil dengan rasa cinta. Jangan juga mengambil dengan rasa tamak.
Pertama ambil dengan niat yang baik, yang kedua dengan syukur pada Allah. Bila kita nak ambil dunia, tuan-tuan sekalian, sesudah kita tahu boleh dia, halal dia, bagusnya, maka niat tu biar baik. Yang kedua, ikuti dengan syukur. Syekh Abdul Qadir menyebut sesudah kita tahulah benda ni memang halal ataupun haram, kita dah tahu. Tapi jangan benda tu haram kita ambil juga. Penting niat baik, Ustaz. Lepas tu sebut Alhamdulillah. Dia merompak rumah orang, niat dia baik sebab nak bagi-bagi ke orang miskin, contoh. Kemudian lepas tu dia rompak, Alhamdulillah, jaya juga rompak. Dan ini bukan yang dimaksudkan. Bila Syekh menyebut dua benda, bila dunia ini suatu benda yang api yang sentiasa menyala, bahaya. Kalau nak ambil, pertama, niat yang baik. Apa itu niat baik? Yang mendorong ke arah akhirat. Kita nak jadikan semua dunia ini sebagai tuaian akhirat. Semua dunia ini sebagai pahala akhirat. Semua dunia ini redha Allah di akhirat. Keampunan Allah di akhirat. Semua dunia ini ialah syafaat kita akhirat kelak. Semua benda dunia ini yang mempercepatkan hisab kita dan memperbanyakkan catatan baik kita. Kemudian lepas kita dapat, maka kita bersyukur kepada Allah. Maksud syukur ialah kita tahu semua nikmat ini datang daripada Allah. Kalau kamu tak buat begitu, kata Syekh, nikmat bertukar menjadi nikmah. Dia kalau dengan ain, ni'matun, nikmat. Alladhi yatamatta' bihal insan, iaitu manusia dapat bergembira dengannya. Itu nikmat. Tapi kalau seorang tu bukan dengan niat akhirat, yang kedua tidak bersyukur, maka dia akan menjadi mudarat padanya. Dia tak akan dapat. Dipanggil niqmah dengan qaf. Niqmatu dengan ni'matun. Bunyi yang hampir sama. Ni'mah dengan niqmah. Kalau niqmah, jamaknya niqam. Ni'mah jamaknya ialah ni'am. Artinya nikmat-nikmat. Bezanya pada ain dan qaf. Kalau sekiranya orang tu bersyukur, dia kekal je nikmat. Kan itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man habba dunyahu adarra bi akhiratihi. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang cintakan dunia, dia akan mudaratkan akhiratnya. Dan siapa cintakan akhirat, dia akan mudaratkan dunianya. Maka utamakanlah yang kekal berbanding yang binasa. Kata ulama dalam syarah hadis ini, tetapi bila kita tengok dunia, dia boleh halang tak akhirat kita? Kalau halang, kita dah stop dari awal. Kemudian dia boleh tak kurangkan nilai akhirat kita? Nilai akhirat boleh kurang tak? Kalau kurang, maka kita berhati-hati. Kita mesti adjust dia supaya dia tak kurangkan nilai. Maksud saya, tengah semayang kita ingat. Jadi ibadat kita dia nilai kurang. Kita memang dunia letak kat luar. Kereta kat luar, kasut kat luar. Namun bila kita solat, kita teringat-ingat. Jadi kita kena handle betul-betul. Katakan tuan-tuan beli kasut mahal, kita pun solat. Teringat kasut. Baik ambil kasut untuk angkat kita. Supaya tuan-tuan solat. Kasut tu tak haram apa. Tapi dia mungkin mengurangkan nilai. Kita kereta tertinggal kunci dalam tu. Syok solat. Baik kita selesaikan dulu. Jenis kalau orang solat kat rumah. Dia solat kat rumah sambil bakar kambing. Kambing perak ni bakar. Tapi solat ni bawah hangit je. Dia telah mengganggu ni lah solat. Sebab tu dia kerjakan benda tu siap. Atau dia solat dulu baru dia buat benda tu. Jangan ada benda mudaratkan kita, mengurangkan nilai. Benda tu tidak haram. Tapi bila kita ingat masa solat, kita ingat waktu ibadat, dia mengurangkan nilai. Tuan-tuan nak pergi haji. Haji ni kena fokus betul. Tiba-tiba kita ada benda tak selesai sini. Kerja tak siap buat. Duit tak tinggal. Anak tu masa kita pergi tengah sakit. Tak selesai lagi urusan rawatan dan sebagainya. Tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan tak boleh khusyuk. Secara umum, saya tak nafikan ada orang mampu. Tapi umumnya orang yang macam ni payah. Sebab itu bila Talut memilih tentera, jangan ada yang mengikutiku orang yang rumahnya belum siap. Dan orang yang berfikir nak kahwin. Sebab ini semua sibuk, dia tak mungkin dapat berperang dengan baik. Yang ikut aku ni orang yang rumah dah siap, tak ada benda nak fikir, sila ikut.
Ini Talut keluarkan arahan pada tentera yang akan ikut untuk lawan Jalut. Jangan ada ikut aku orang yang rumahnya belum siap. Kita bayangkan kita rumah tak siap. Tengah semayang duk fikir paip pecah lah, bumbung bocor. Macam mana kita nak solat ni? Selesaikan dulu. Benda tu tidak haram, tapi benda tu perlu diuruskan. Lepas tu jangan solat tengah sambil masak air kita solat. Nanti air tu bunyi. Lepas tu telefon kita, tuan-tuan jangan dah buka masa kita solat. Ustaz tak ada call. Memang tak ada call, tapi masa solat lah ada call. Dia punya gangguan dia tu. Dia macam syaitan ilham orang tu. Call masa sekarang. Padahal kawan tu tengah solat. Dah rakaat terakhir tadi dah kosong. Dah berkerut dahi. Tiba nak tahiyat. Bunyi telefon. Atau tiba-tiba bergegar. Vibrate bergegar. Goyang. Jadi itu mengganggu. Ya, kalau dia tak ganggu kita pun, dia ganggu orang sebelah kita. Dia ganggu orang lain. Bunyi telefon pula ganggu. Padahal benda tu boleh elak. Jangan buat telefon waktu solat. Tak boleh, tak buat telefon ni penting. Baik, tutup, vibrate terus. Jangan, atau even jangan vibrate. Jangan vibrate, biar macam tu je. Dan bila kita solat, jangan muka telefon tu menghadap muka kita. Nampak mesej, baca. Masuk mesej, nyala, baca. Tengok mesej pula, tak elok pula. Mengganggu lagi. Jadi biar kita telengkuk wajah telefon tadi, dia menghadap lantai. Jadi kita perlu jaga, jangan ada dunia merosakkan nilai. Benda tu tak haram, tapi dia rosak nilai. Kita masa ngaji Quran lah, nak balas mesej. Ngaji sikit balas mesej. Hilang kenikmatan. Biar waktu kita ngaji lah. Mesej tepi nanti kita jawab. Kita letak 10 minit saya nak ngaji. Lepas tu jawablah mesej. Tak, jawab mesej, jawab call. Ngaji, pegang ini, call. Ni nak ngaji. Tak boleh. Dikurangkan nilai. Dia mungkin tak haram, tak berdosa. Tapi dia menilai ibadat tadi akan mula berkurangan. Di akhirat ni tuan-tuan, bila dia nilai, bila kita kurangkan nilai, dia mula kita hilang semangat. Itu lepas tu rasa macam malas nak buat benda akhirat. Sebab kita sendiri yang mengurangkan nilai dia. Kita macam kerja, pergi kerja tahu gaji kena potong, tu tak semangat. Malas aku kena potong. Bila kita buat benda akhirat, lalu kita sendiri rosakkan nilainya, maka kita yang tak semangat. Sebab itu bila kita buat akhirat fokus. Tuan-tuan nak ngaji Quran, ngaji betul-betul. Jangan duk buka telefon, jangan duk balas mesej, jangan. Ngaji betul-betul. Kunci pintu, ngaji. Kan nanti anak ketuk pula, abah, habis pula. Biar kita cari, jangan rosakkan nilai ibadat kita. Jadi Syekh pimpin kita. Bila mana kita nak ambil dunia, dua benda yang penting. Pertama, niat kita. Untuk apa? Bawa ke akhirat dunia. Yang kedua, syukur kita. Kita ngaku ini nikmat Allah. Allah bagi pada kita. Kita tak ada apa-apa. Maka bila kita benar-benar bersyukur, maka ketika itulah kita boleh ambil dunia. Sebanyak mana kita nak ambil. Silakan. Bukan kita boleh perintah dunia. Bukan kata ambil sikit-sikit ni. Dunia pun kita boleh ambil semua. Semua kita perintah. Itu yang berlaku pada zaman para sahabat. Yang berlaku pada zaman umat Islam terdahulu. Kerana mereka ada niat menjadikan dunia ini akhirat. Dan mereka orang yang ternyata bersyukur kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.